Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilal Ashraf. Terima kasih kerana sudi menonton video ini. Jadi video ni saya serba sedikit nak kongsi berkenaan dengan penerbitan sendiri. Jadi ini merupakan gudang lah, walaupun rumah. Tapi ini bukan rumah saya. Ini memang khas untuk gudang yang saya sewa daripada umi saya. So bayar di bulan-bulan lah. Walaupun umi kan, keluarga saya memang macam tu. Dia ada disiplin. So tak boleh ambil benda-benda free, tak ada. Tak ada benda free. Semua kena pelan-pelan bayar balik. Bukan sebab mak kita mata duitan ke apa tapi sebab memang gitulah dia nak didik anak-anak disiplin kan. Maaf pula duk angkat buku banyak. Okey, jadi ini karya-karya terbaru lah. Okey. Jadi biasa orang tanya cetak dekat mana kan? Saya masih cetak di sebuah kilang di KL, di Selangor, di Seri Kembangan. Sebab harga dia kompetitif dan alhamdulillah berbaloi lah pada saya Dan cuma saya kena tambah bayaran transportation je lah. Itu pun pada saya berbaloi lah berbanding dengan saya cetak di Johor. Saya dah survey harga kilang cetak di Johor. Harganya amat mahal, boleh sampai 3 ke 4 kali ganda. Mungkin kerana di Johor tak banyak orang nak cetak novel macam ni kan. Jadi di KL banyak dan harga di sana lebih kompetitif lah. Maka saya still cetak di sana. Okay. Jadi ini karya terbaru ada, sebenarnya ada 5 judul, tapi kat sini semua ada 8 judul insyaAllah. Sebab hikayat Satria Sejati saya nombor 1, 2, 3 tu saya buat penambahbaikan cover. Jadi dan pun dah habis apa yang sebelum ni. Dan habis lah, bukan habis semua. Habis, jadi kita cetak baru. Jadi okay, apa cabaran kalau terbit sendiri, tulis sendiri kan. Ni novel-novel saya tulis sendiri, okay. Pada saya lah, cabaran dia mungkin pada nak berkembang lah, okay. Sebab kita kena fikir kan macam mana nak hasilkan karya terbaru. Pada masa sama kena fikir perkembangan syarikat. Jadi fakta menarik, pekerja saya ada saya dan isteri saya saja. Jadi kadang-kadang bila musim pratempah macam ni kan, kita nak bungkus-bungkus kan. Biasanya kita ambil beberapa sukarelawan lah yang sudi nak tolong kan. Tapi hari-hari biasa memang biasanya isteri saya lah yang bungkus. Dia tak bagi saya bungkus sebab saya bungkus tak cantik kan. Okey. Jadi macam itulah. Jadi itu antara cabaran lah. So kalau nak berkembang lagi besar, memang kena buat syarikat betul-betul lah. Ada pekerja yang boleh manage marketing. Macam saya dari segi marketing contohnya memang fail. Memang tak pandai buat marketing. Jadi saya pakai taram je. Facebook ads tak pandai, copywriting tak pandai, semua benda tak pandai lah. Nulis buku pun bukanlah hebat sangat kan. Jadi serba-serbi tak pandai. Tapi saya ada satu fikiran yang positif. Saya nampak itu ruang untuk peningkatan. Maksudnya kalau tak pandai pun dah macam ni kan, dah sampai takat ni alhamdulillah. Kalau pandai lagi lah, ada peluang besar lagi kan. Harapnya lah, insyaAllah dengan sokongan dan doa rakan-rakan, insyaAllah. Jadi itulah cabaran nak berkembang lah kalau kita terbit sendiri dan tulis sendiri. Jadi orang yang nak tulis sendiri dan terbit sendiri kena apa goals dia kan? Nak jadi syarikat korporat besar ke atau cukup dekat satu-satu tahap. Jadi kena pandai lah, ikutlah apa aim masing-masing. Kemudian okey, dari segi modal kan, pada saya bila saya buat ni modal saya adalah berdasarkan pre-order. Okey, berdasarkan pre-order. Sebab saya peniaga kecil, saya tak banyak modal. Jadi modal saya datang daripada pembaca-pembaca. Jadi bila saya nak terbit buku baru, saya akan buat pre-order dan dapat modal daripada situ, insyaAllah. So biasanya saya rolling lah benda tu. So biasanya ada untung tu boleh untuk cetak lagi. Dan kita cetak lagi lah. Jadi macam tu untuk setiap jodoh-jodoh baru. Okay. Jadi ini tingkat 2. Ni pun ada banyak lagi. Ada banyak lagi tajuk kan. Sebab saya alhamdulillah setakat sekarang sudah ada
19 judul. 19 judul. So banyak lah. Setiap judul, kalau kita nak elok lah, berniaga dengan elok, minimum kita kena ada 1000 judul, 1000 unit setiap judul. Jadi satu pallet ni 1000 lah. So mana yang dah kurang tu, dia memang nak habis lah. Dah ada yang banyak macam ni. Ni contohnya pemburu lah. Nampak macam banyak, tapi sebab ini dah cetakan ke-6 ke, cetakan ke-7 macam tu lah. Tapi alhamdulillah still laju. Yang ni sebab saya cetak banyak. So dia habis je saya letak balik. Dia habis je saya letak lagi. Jadi macam tu. Jadi cabaran dia ekonomi lah. Kena pandai lah. Jangan kena pandai urus duit. Jadi kena rolling. Bukan semua boros kan. Jadi itulah. So dia satu cabaran dia. Biasanya kadang-kadang kita menulis menerbit sendiri ni satu minat. Asalnya minat dan biasanya sebab nak dapat duit untuk survival keluarga lah. Tapi bila kita makin besar macam ni, dia dah tak jadi benda tu semata-mata tau. Dia jadi survival business pula. Nak pastikan kita dapat untung kan. Sebab kalau syarikat tak untung, perniagaan ni tak boleh sustain lah kan. Dan kemudian bila contohnya judul makin banyak, sebagai macam saya contohnya ada 19 judul, dan tahun depan nak terbit lagi 5 judul contohnya kan. Tahun depan lagi ada 5 judul lagi. Jadi nak tak nak contohnya rumah ni dah tak muat dah kan nanti. Dia nak tak nak kena fikirkan gudang lagi besar. Sebagai contoh. Jadi untuk hal tersebut nak tak nak kena fikirlah ekonomi dia kan. Macam mana nak berkembang, untung berapa banyak kena ada. Satu tahun nak untung berapa. Kemudian tenaga kerja, siapa yang nak. Takkan selamanya bila dah sampai 25 judul contohnya kan. Bila pembeli kita dah ramai contohnya. Takkan selamanya isteri saya nak bungkus kan. Takkan selamanya saya manage marketing dalam keadaan tak pandai. Jadi benda-benda tu kena fikir macam mana nak berkembang. Sebab tu kena kuatkan networking, berkawan dengan orang-orang yang pandai berbisnes, minta nasihat mereka. Kalau kena pergi kelas, pergi bengkel. Jadi benda-benda tu memantapkan kita lah. Saya minta maaf sebab video ni saya tak nak pergi kepada penulisan, isu penulisan. Saya sekadar nak kongsi ni lah. Satu benda yang saya nak cerita dulu, ni cerita dulu lah. Waktu awal saya mula dulu, buku saya lebih kurang banyak ni je. Kat sudut ni, dulu awal mula banyak ni. Itu pun kita rasa banyak apa. Kita rasa Allah, boleh habis ke? Macam tu lah kan. Siapa nak beli? Dulu saya sentiasa rasa inferior lah dengan orang-orang macam penulis-penulis muda yang masyhur lagi, yang apa orang kata, yang lebih orang kata ke depan dalam media sosial, yang ramai follower, yang kalau dia tweet tu, kalau dia post tu beribu-ribu orang response. Saya memang rasa inferior. Dan kadang-kadang bila saya keluar buku tu, habis ke kan. Tapi kalau rakan-rakan nak tahu, semua ni yang rakan-rakan nampak ni semua ni kebanyakannya dah ada orang beli. Itu situasi sekarang. Situasi sekarang 5 kali ganda lebih baik daripada tahun lepas. Dan tahun lepas tu 5 kali ganda lebih baik daripada tahun sebelum dia. Jadi ada, tahun ni memang menakjubkan lah. Alhamdulillah. Hasil sokongan dan doa daripada rakan-rakan, keluarga. Ramai beli tahun ni. Alhamdulillah. Jadi saya harap ramai beli tu kerana karya ni ada manfaat, ada kebaikan, ada orang kata sesuatu lah untuk dibawa ke dalam kehidupan. Memang saya tulis novel saja, tapi saya harap novel yang ada impak lah, impak positif untuk dibawa sebagai teman dalam kehidupan kita, insyaAllah. Minta maaf lah, perlu tak habis-habis lagi. Jadi saya rasa setakat tu saja. Apa-apa lagi, kita insyaAllah lah, saya insyaAllah impian saya nak lagi besar lah. Sebab bukan nak lagi besar tu bukan sebab apa. Asalnya kita tak ada rancangan nak besar-besar macam ni. Tapi sebab macam saya cakap, saya suka menulis. Saya tak suka berniaga sebenarnya. Tapi saya suka menulis. Saya suka mengarang, saya suka
reka cerita. Bukan reka cerita bukan reka cerita palsu pasal orang tapi yalah, kita suka buat cerita fiction. Jadi setiap tahun saya mengarang banyak buku, banyak karya terbaru kan. Jadi itu menyebabkan karya saya ni dalam masa 4 tahun daripada 2016. Ini yang rakan-rakan nampak banyak dia macam tu. Jadi nak tak nak kena paksa diri untuk berkembang lah. Sebab kalau tak, kita tak boleh nak sustain benda-benda ni. Sebab Alhamdulillah Allah izin karya-karya saya walaupun yang terbit 2016 dulu sampai sekarang masih ada yang membeli, Alhamdulillah. So sebab tu sentiasa ulang cetak. Jadi kebanyakan judul dah cetakan ke-5, cetakan ke-6, paling rendah pun cetakan ke-4 lah sekarang. Okay, jadi Alhamdulillah, terima kasih atas sokongan ramai. Kalau tanpa sokongan dan doa daripada rakan-rakan pembaca kan, mungkin tak sampailah pada hari ini. Jadi saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua. Doakan saya. Oh, sebelum ada yang tanya, tadi ada yang tanya pasal perabot. So ni perabot yang apa semua ni ni mak saya punya. Jadi ni rumah saya sewa. Saya sewa dengan mak saya je lah. Kapet apa semua ni kita bawa sendiri. Bukan kapet mahal. Kita bukan orang kaya jadi pelan-pelan lah. Duit kena pandai rolling bukan untuk boros. Beli keperluan-keperluan kita. Tak salah nak enjoy keuntungan, tapi kena tahu ekonomi lah. Tahulah macam mana kita nak rolling balik duit kita supaya tak rugi. Macam mana untuk projek seterusnya kena fikir kan. Jadi benda tu mungkin lebih detail lah. Mungkin kalau dalam keadaan yang lebih tenang, mungkin kita boleh cerita lagi panjang dalam bengkel dan sebagainya. InsyaAllah. Hari ni sekadar nak berkongsi lah, nak tunjuk road tour gudang lah, InsyaAllah. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Minta maaf lah peluh semua ni. Terima kasih kerana menonton. Doakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.